أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى مصنف الكتاب وخصوصا إلى ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, yang pertamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafa'kan, kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak melimpahkan kepada kita rahmatnya, yang telah menjadikan bagi kita ini merasakan nikmat dalam pada melaksanakan ketaatan kepada Allah, yang telah mengurniakan kepada kita kebaikan demi kebaikan, sehingga kan kadang-kadang kita melupakan hakikatnya kebaikan itu datang daripada Allah. Pada awal dulu ketika mana kita mendapat kebaikan, kita bersyukur pada kebaikan yang Allah berikan. Tapi ketika banyak kebaikan yang Allah mula izinkan untuk kita buat, kita mula melupakan Allah. Kita mula merasakan kebaikan itu datang daripada kita. Maka saya mengingatkan kepada diri saya, terutamanya pada malam ini, untuk kita sama-sama membetulkan hati kita, membetulkan cara fikir kita, membetulkan pegangan kita, agar kita ini sentiasa terselamat daripada terus ditipu oleh hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ni termasuk daripada kalangan hamba-Nya yang diberikan nikmat untuk mendapatkan husnul khatimah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi wayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni insya-Allah kita nak sambung pengajian bacaan kitab Nasaihul Ibad. Dan saya dimaklumkan ada orang wakaf kitab di masjid ni untuk digunakan. Jadi insya-Allah mana yang dapat guna kitab tu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, boleh buka pada nasihat yang ke-20. Sebab kitab saya ni tak sama dengan yang orang wakaf tu. Isi sama, tapi muka surat dia tak sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi boleh buka nasihat yang ke-20. Ada kitab. Ada kan? Cuba cari kat mana? Baik. Nasihat yang ke-20, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
dua cara untuk menyempurnakan akal. InsyaAllah malam ni kita cuba baca dua nasihat, sekadar yang kita mampu insyaAllah. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa nawwara qulubuna binuri anwari asrarihi amin. Dua cara untuk menyempurnakan akal. Kata musannif, ada yang mengatakan ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sukhtih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata musannif dalam nasihat yang ke-20 ini, ikmalul aqli, kesempurnaan bagi akal itu, ittiba'u ridwanillahi ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hanya boleh didapatkan dengan cara mengikut pada apa yang menjadi keredaan Allah. Wajtinabu sukhtih, dan menjauhi akan kemarahannya. Allahumma salli ala sayyidina. Maksudnya, ketika mana seseorang hamba, yakni manusia, yang Allah kurniakan kepadanya akal, ketika mana Allah menjadikan manusia, dijanjikan kepada manusia ini akan kekurangan. Makna kata, pada kita ni secara asalnya merupakan makhluk yang serba-serbi kurang. Jadi bila serba-serbi kurang, akal kita ni pun jadi tak sempurna lagi. Jadi musannif menukilkan kalam ini untuk kita sama-sama memikirkan bagaimanakah cara untuk kita menyempurnakan akal kita supaya kita mendapatkan kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita boleh lihat dalam kehidupan kita hari ini, ramai daripada kita ini akalnya itu tidak sempurna. Walaupun dia telah mencapai umur yang akil baligh, walaupun dia telah melalui bermacam-macam fasa kehidupan, Allahumma salli ala sayyidina, walaupun dia telah pun mempunyai bermacam-macam pengalaman dan dia telah ditarbiah oleh Allah melalui banyak peristiwa, akan tetapi akal yang ada pada dirinya masih lagi tidak dapat disempurnakan. Maka sebagai nak melihat kepada kesempurnaan akal kita, kita nak melihat adakah kita ini menjadi daripada kalangan hambanya yang telah disempurnakan akal. Maka kata hukama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesempurnaan akal itu diukur pada ketika mana seberapa banyak kita mengikuti akan keredaan Allah, dan kita menjauhi akan kemarahan daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna kata, ketika mana kita nak menyempurnakan akal, tidak boleh tidak, mestilah kita ini mengikut panduan yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Misalnya macam ni tuan-tuan, bila kita duduk atas dunia ni, kita tak terlepas daripada membuat pilihan. Betul tak? Apa sahaja yang kita nak buat atas dunia, kita kena pilih. Hatta pada sekecil-kecil perkara. Kita pergi tandas tuan-tuan, nak masuk tandas, kita berhenti kat R&R contoh, nak masuk tandas, nak kencing je, kita pilih tak tandas? Tak? Kan ada 2-3 tandas kan, kita pilih kan. Jadi pada seremeh-remeh perkara kita kena pilih tuan-tuan. Sebab itulah duduk di atas dunia, pilihan. Cumanya pada kita nak memilih, kita nak tengok pilihan tu adakah pilihan yang baik, pilihan yang tepat, ataupun pilihan yang salah. Jadi bila kita hidup di atas dunia, sebenarnya Allah mentarbiah kita untuk meletakkan pengharapan itu kepada Allah sepenuhnya. Sebab tu sehari kita memohon pertolongan kepada Allah
untuk ditunjukkan kepada kita jalan yang menyempurnakan akal kita ini melalui suratul Fatihah. Bila dalam suratul Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya saja ya Allah, kami ini menyembah Engkau dan kami minta tolong dengan Engkau ya Allah. Kita minta tolong dengan Allah. Tolong apa ni? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Kita minta dengan Allah sehari paling kurang tuan-tuan 17 kali. Cumanya ketika mana kita memohon kepada Allah, adakah pada permohonan itu ada pengharapan? Kita harap tak? Kita harap tak Tuhan betul-betul tunjukkan kita jalan? Jadi inilah yang dimaksudkan dalam pada nak menyempurnakan akal, mestilah kita mengikut pada perkara yang diredai oleh Allah. Jadi dalam hidup tidak terlepas kita ini daripada membuat pilihan. Sama ada kita nak ke kanan atau kita nak ke kiri. Sama ada kita nak beramal saleh ataupun kita nak memuaskan nafsu. Sebab atas dunia ni dia takkan terlepas daripada salah satu. Jadi bahasa mudah dia kata guru saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau atas dunia kita tak buat taat, maka kita telah pun berbuat maksiat. Kalau ketika kita berbuat maksiat, maka sudah pasti kita tidak akan mampu berbuat taat. Dan ketika mana kita meninggalkan maksiat, itulah taat di sisi Allah. Boleh faham tak? Jadi kita nilailah akal kita ni sekarang ni, yang kita rasa kita pandai, yang kita rasa kita hebat, yang kita rasa kita ni serba-serbi betul, yang kita rasa kita ni semua benda tu dah perfect dah. Adakah kita mengikut pada panduan yang telah diberikan oleh Allah? Pada ketika kita nak minum tuan-tuan, kita minum tu mengikut seperti mana yang Allah berkehendak ataupun tidak? Pada ketika kita nak makan, kita makan tu dalam keadaan Allah redha, suka ataupun tidak suka. Pada ketika kita bersilaturahim, adakah silaturahim kita itu mengikut seperti mana yang dikehendakkan oleh Allah pada diri kita? Ketika mana kita mengasihi di antara satu sama lain, adakah berkasihan yang kita sedang lakukan itu mengikut seperti mana yang diredai oleh Allah? Kita sayang anak-anak kita tuan-tuan, kita sayang pada isteri kita, sayang pada suami kita. Adakah sayang itu mengikut seperti mana yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita memiliki harta, harta itu disimpan, adakah mengikut seperti mana yang disukai oleh Allah ataupun tidak? Maka semua itu hanya dapat disempurnakan dengan akal yang sempurna. Semua pilihan yang kita kena buat hanya boleh mendapatkan pilihan yang tepat ketika mana kita mempunyai akal yang sempurna. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh faham tak? Jadi pada ketika orang yang tidak mempunyai akal yang sempurna, maka dia merupakan orang yang akan membuat keputusan yang tidak waras. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Habis nasihat ke-20. Nasihat yang ke-21, hakikat orang yang mulia dan orang yang bodoh. Kata musannif, ada yang mengatakan la ghurbata lil fadil wa la watana lil jahil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya tidak ada pengasingan lil fadili, bagi orang yang mulia. Siapa orang yang mulia? Iaitu orang yang berilmu. Kenapa orang berilmu ni dikatakan sebagai orang yang mulia? Karena tanda ilmu bila mana ada amal. Jadi dengan amal itulah yang menjadikan orang berilmu itu mulia. Ya Allah, bukanlah yang memuliakan seseorang itu hanya sekadar ilmu. Yang memuliakan orang itu adalah amal. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, inna akramakum indallahi asqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, siapa yang paling bertakwa daripada kalangan kamu? Siapakah yang paling bertakwa? Iaitu orang yang paling banyak amalnya, orang yang menjaga amal dalam kehidupan. Maka itulah orang yang bertakwa. Kita makan, orang lain pun makan. Orang beriman makan, orang kafir pun makan.
Orang beriman ketika mana makannya disertakan dengan takwa. Apa tandanya? Dia tak makan berlebihan. Dia tak makan perkara-perkara yang tidak halalan tayyiban. Dia tak makan perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat untuk diri dia. Sebab apa? Kerana takwa yang disertakan pada makannya. Orang kafir pun makan juga, tapi makannya tidak ada takwa. Maka dua perbuatan yang sama, akan tetapi dengan niat yang berbeza, dengan tujuan yang tak sama, maka membezakan hasil perbuatan. Maka itulah gunanya ilmu. Ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bagi orang yang ada ilmu kemudian dia tidak mengamalkan ilmu, maka satu bentuk kerugian untuk diri dia. Kenapa kerugian? Ibaratnya kita ni ada duit tuan-tuan. Duit kita banyak. Kita ada duit dalam bank 100,000, 200,000. Banyak kita simpan. Tiba-tiba kita tak guna duit tu tuan-tuan. Kita masih lagi hidup dalam keadaan susah. Kita mampu beli motor, kita mampu beli kereta, tapi kita memilih untuk jalan kaki tuan-tuan. Akhirnya merugikan kita tak? Kita tak dapat manfaat daripada harta yang kita simpan. Maka walaupun banyak mana duit kita, ketika mana kita tak guna benda tu, maka pandangan orang pada diri kita, dia orang yang tak ada duit. Allah SWT, boleh faham tak? Orang akan pandang kita tak ada duit lah. Walaupun duit kita banyak, sebab kita tak guna. Macam itulah ilmu. Walaupun ilmu kita banyak, tapi kita tak guna ilmu tersebut, maka di sisi Allah kita dikira sebagai orang yang tidak mempunyai ilmu. Sebab itulah orang yang menyia-nyiakan ilmu yang telah dikurniakan kepadanya, dia tak beramal dengan ilmu, maka di akhirat kelak dia menjadi manusia pertama yang akan dihumban masuk ke dalam api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu pada ilmu ni dia ada dua benda tuan-tuan. Dia ada rahmat dan dia ada bala. Rahmat bagi orang yang dapat mengamalkan ilmu, bala bagi orang yang tidak dapat beramal dengan ilmu. Sebab tu tuan-tuan jangan cepat sangat rasa selamat bila hari ni Allah izinkan kita jadi orang yang berilmu. Jangan terus rasa selamat tuan-tuan. Pada ketika orang yang sembahyang tetapi tidak ada khusyuk padanya, Allah menjadikan tempatnya di mana tuan-tuan? Di dalam neraka Allah. Orang yang sembahyang tidak ada khusyuk, tempat di mana? Neraka wail. Padahal kalau ikut yang kita faham, sembahyang masuk syurga lah. Kenapa Tuhan buat neraka khusus untuk orang yang sembahyang tetapi tidak ada khusyuk padanya? Jadi sebab tu tuan-tuan, guru saya selalu pesan perkara ni. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada ketika Allah mengizinkan kita untuk berbuat ketaatan, jangan cepat sangat merasakan selamat. Kerana apa? Pada setiap perbuatan ibadah yang kita laksanakan yang tidak mempunyai khauf dan ar-raja'un, iaitu perasaan takut dan pengharapan, maka kita khawatir ibadah itu merupakan ibadah yang menjadi istidraj ke atas kita. Maksudnya ibadah tu tak jadi rahmat untuk kita tuan-tuan. Ibadah tu menjadikan kita ni semakin dibenci oleh Allah. Siapakah antara makhluk yang diberikan istidraj dengan ibadah ni tuan-tuan? Iaitu iblis. Iblis dia beribadah kepada Allah puluhan tahun. Bukan 1-2 tahun. Puluhan ribu tahun. Kita ni berapa tahun kita ibadah tuan-tuan? Azazil sujud pada Allah lebih daripada 70,000 tahun. Kita sujud dengan Allah berapa tahun tuan-tuan? Daripada umur kita akhir balik sampai hari ini, paling-paling tidak pun mungkinlah 10 tahun 20 tahun kita sujud dekat Tuhan. Sebab tu perkara ni kita kena selalu ingat tuan-tuan. Hari ni ramai orang dia mudah tertipu dengan diri dia. Sebab tu awal-awal tadi saya sebut, pada ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal dengan ilmu, untuk kita melaksanakan ketaatan, untuk kita dikurniakan kebaikan, kita mula melupakan Allah dalam kebaikan yang diberikan kepada kita. Masa kita jahat dulu, Allah izinkan kita jadi baik. Masa tu kita bersyukur tak dengan kebaikan yang Allah bagi? Hari-hari kita boleh menangis tuan. Hari-hari kita malu dengan Tuhan. Ya Allah, dalam keadaan aku jahat, ya Allah, kau kutip aku, ya Allah, kau letak aku dekat tempat baik. Tiba-tiba bila dah puluhan tahun kita hidup dalam kebaikan, kita mula merasakan kebaikan itu milik kita, bukan milik Allah. Sebab tu kita marah tuan-tuan. Bila kita buat baik, orang kata kita tak buat, kita marah tuan-tuan.
Bila kita sembahyang, orang kata kita tak sembahyang, kita marah tuan-tuan. Kita berusaha nak membuktikan depan dia, aku orang sembahyang. Walhal perlukah membuktikan apa yang kita buat hanya untuk Allah ni? Perlukah tunjuk pada orang? Manusia boleh bagi apa tuan-tuan? Sekadar nak memuaskan nafsu siapa sebenarnya? Orang kata kita tipu, walhal kita dengan Tuhan betul lah. Orang kata kita jahat, walhal dia tak pernah kenal kita pun. Dia tak tahu pun apa yang tersembunyi dalam diri kita. Dan Allah Maha mengetahui segala yang tersembunyi. Tapi dengan Tuhan, kita tak pernah rasa nak membuktikan kebaikan itu kepada dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita sangka kebaikan itu siapa punya? Aku punya. Aku buat. Aku yang baca Quran, aku yang buat. Bila aku selalu baca Quran, kau kata aku tak baca Quran. Hang kata aku tak baca Quran. Mana boleh? Betul tak? Sebab tu Allah ajarkan kepada kita tuan-tuan, wa kafallahu syahida. Cukuplah Allah tu sebagai saksi. Yang memberi balasan Allah, bukan makhluk. Dan kita tak perlukan pun pengiktirafan daripada makhluk sebenarnya. Sebab pada ketika kita membetulkan diri kita dengan Allah, maka sudah pasti Allah akan membetulkan kehidupan kita di atas dunia. Jadi kenapa bila mana Allah dah mula betulkan hidup, kita tiba-tiba nak patah balik hidup dengan cara yang salah? Jadi inilah suatu bentuk kesia-siaan. Rugilah. Allah bagi kita jadi baik, tiba kita pilih nak jadi jahat balik. Atas kenapa? Nafsu kita berasa tak suka. Tak suka apa siapa? Penat aku buat baik, orang tak iktiraf pun. Nampak tak? Boleh faham tak ni? Sebab tu ada satu tempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di satu tempat ni saya tak nak sebut kat mana, tapi dia melibatkan pada jawatan kuasa masjid. Dia ni orang yang setiap masa memperjuangkan masjid tu. Daripada tak ada orang sampai orang ramai di masjid. Tiba-tiba bila masuk pada pemilihan AJK baru, dia tidak lagi dipilih untuk menjadi orang yang menguruskan masjid. Terus dia tak pergi masjid tuan-tuan. Sebab dia rasa kecewa. Aku yang hidupkan masjid ni, pasal apa hampa tak bagi aku terus urus sampai mati? Nampak? Baik, akhirnya rugi tak dia? Sebab apa rugi? Sebab pada tindakan kebaikan yang dibuat tadi ni bukanlah dikhususkan untuk Allah, tapi hanyalah sekadar untuk memuaskan diri dia. Jadi inilah yang paling kita takut. Ketika mana kita menduakan Allah tanpa kita sedar, kita menjadikan bagi Allah itu sesuatu yang setara dengan dia. Kita merasakan dalam hidup kita ini adanya selain daripada Allah yang boleh memberikan kebaikan pada setiap ibadah yang kita laksanakan. Ini bahaya tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu dalam nasihat yang ke-21 ini, musannif mengarangkan la ghurbata lil fadil. Tiada pengasingan bagi orang yang mulia, iaitu orang yang berilmu. Tanda ilmu ialah bila ada amal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wala watana lil jahil, dan tiada tanah air bagi orang yang bodoh. Baik. Orang yang mulia siapa? Iaitu orang yang berilmu serta beramal saleh, macam yang saya sebut tadi. Dan selalu dimuliakan, dihormati orang lain di mana sahaja berada. Sebab selalu dihormati dan diperlukan kehadirannya. Sebab orang yang ada ilmu ni, dia mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Sebab itulah ilmu merupakan suatu bentuk kemuliaan. Kerana Nabi SAW sebut khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik daripada kalangan manusia itu adalah mereka yang boleh memberi manfaat kepada orang lain, yang boleh memberi kebaikan kepada orang lain. Sebab itu bersyukurlah wahai sekalian, bila mana hari ini Allah jadikan kita ini asbab kepada kebaikan orang. Sebab kita orang mula belajar benda yang orang tak nak belajar. Contoh, kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah jadikan mendapat rezeki tanpa perlu berusaha lebih. Ketika mana kita mula jaga Allah dalam kehidupan, Tuhan mula melimpahkan nikmat kehidupan dalam hidup kita. Dan orang yang baru nak belajar balik pada agama, dia tengok kita, dia kata, macam mana tak berniaga, tak kerja, tapi boleh hidup elok. Saya ni berniaga pagi sampai malam tak elok ni.
Jadi dia mula tertanya-tanya, dan kita pun menunjukkan jalan dekat dia. Macam ni, hang kena mula jaga sembahyang, kena utamakan Allah dalam kehidupan. Sebab Allah dah janji, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, pasti Allah akan jaga kamu. Jadi ketika mana dia mula belajar perkara tersebut, tuan-tuan, dan akhirnya dia mendapatkan kebaikan daripada yang jalan yang kita tunjuk. Dan akhirnya dia datang, terima kasih sebab tunjuk dekat saya jalan. Dulu saya terumbang-ambing, hidup saya selalu susah. Hari ini alhamdulillah banyak perkara telah diselesaikan Allah. Saya mula lapang, rasa lapang dalam hidup saya. Saya mula dah tak rasa terbeban dengan kehidupan saya yang sebelum ni. Saya mula merasakan kasihnya Allah pada diri saya. Jadi dengan sebab kita menunjukkan jalan, orang itu mendapatkan kebaikan. Atas kenapa? Ilmu yang ada pada kita. Sebab tu beruntunglah bagi sesiapa yang Allah pilih dia untuk menjadi asbab kebaikan bagi orang. Jadi berusahalah ke arah tu. Memberi kebaikan tak semestinya dengan harta, tuan-tuan. Kita tak ada harta, apa kebaikan yang kita boleh buat? Kita tunjukkan jalan yang benar kepada orang-orang yang sedang disesatkan oleh Allah. Ustaz, saya tak mampu Ustaz, saya nak bercakap, saya tak pandai. Baik, macam mana cara lain? Allah kata ad-du'a silahul mu'min. Doa ini senjata bagi orang mukmin. Baik. Jadi kita doakanlah kebaikan untuk orang. Dengan sebab doa kita, Allah mustajabkan. Allah jadikan orang yang kita doa tadi ni dapat kebaikan asbab daripada doa kita. Kita dapat tak pahala? Kita dapat tak ganjaran? Nampak tak? Baik tak Allah sebenarnya? Sebenarnya Allah ni zalim ke, tuan-tuan? Tak ada pun. Yang jahat tu kita, tuan-tuan. Kita yang jahat. Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang yang alim ini dia sentiasa dihormati dan diperlukan kehadirannya dalam masyarakat. Baik. Kerana itu, walaupun di negeri asing, ia tetap hidup seperti di rumah sendiri. Jadi mana saja orang alim ni pergi, maka dia ini tidak diasingkan. Itulah maksud kata la ghurbata lil fadil. Dia pergi mana pun dia duduk macam tu juga. Kalau orang Melayu ni dia suka kata apa? Lempak dalam laut jadi pulau. Lempak dalam hutan jadi apa dah? Tak ingat pula dah. Allah SWT. Maksudnya boleh hidup lah, tak mati kan. Buah dalam hutan pun hidup, buah tengah laut pun dia hidup. Sebab apa? Dengan ilmu yang dia ada. Kita ni Allah SWT tak reti. Lempak dalam laut mati. Pasal tak reti, tak ada ilmu. Tapi orang alim dia ada ilmu, maka letaklah tang mana pun dia selamat. Sebab itulah pada diri dia tidak ada ghurbah, tidak ada pengasingan. Mana dia pergi, dia sentiasa diraikan Allah SWT. Kenapa? Manfaat yang dia boleh berikan kepada orang. Kita kena jadi macam tu, kan? Kena jadi macam tu. Jadi pasal apa dia boleh jadi macam tu? Hak sebelum tadi, kesempurnaan akal telah dimilikinya, menyebabkan dia tahu untuk fokus dalam hidup ni nak buat apa. Dalam hidup ni dia nak tuju ke mana sebenarnya. Jadi kita ni sebab akal kita ni tak waras. Sebab tu Allah SWT Muhammad, saya suka bagi perumpamaan macam ni, tuan-tuan. Selama ni kita sangka kita ni orang yang waras, walhal hakikatnya kita lah orang yang sebenar-benarnya gila di atas dunia ni. Kita tahu tentang hakikat dunia, kita akan tinggalkan. Tapi kita masih lagi mempunyai rasa untuk mempertahankan kehidupan dunia kita. Betul tak? Baik. Yang selalu terjun jabatan, tuan-tuan, sebab dia stres dengan dunia dia yang dah musnah pada dia. Orang gila ke orang tak gila? Yang terjun jabatan tu orang gila ke tak? Tuan-tuan pernah tengok tak orang gila bunuh diri? Tuan-tuan pusing kat pekan ustaz tu, jumpa orang gila, dia saja-saja berdiri tengah jalan nak biar trailer langgak. Sebab apa? Stres jadi orang gila. Tuan-tuan faham tak maksud saya ni? Orang yang, kenapa orang gila ni Tuhan jamin syurga? Sebab pada dia sempurna rukun iman.
Dia yakin Allah jaga dia. Sebab tu dia tak pernah peduli pasal diri dia. Tidak. Dia percaya pada Allah yang menjaga diri dia. Sebab tu orang gila, nasi basi pun dia makan selamba ya. Sebab dia kata apa? Dia rasa apa? Tuhan jaga aku. Sebab dia gila. Nah. Dan yang paling kuat dia, yang membezakan antara kita yang waras, konon-konon waras dengan orang gila ni apa dia? Bila mana mereka ni percaya pada qada qadar. Apa Tuhan bagi, depa tak pernah merungut. Pernah dengar tuan-tuan orang gila angkat tangan, ya Allah, kenapa kau jadikan aku gila? Pernah? Dia tak pernah persoalkan sikit pun pada takdir yang telah Allah berikan pada dia. Jadi sebab tu kita tak pernah nampak orang gila terjun jambatan bunuh diri sebab stres jadi orang gila. Jadi sebenarnya siapa yang gila? Faham tak ni tuan-tuan? Kita nak rumah besar, Tuhan tak bagi rumah besar, Tuhan bagi rumah kecil. Kita stres tak? Kita merungut tak? Kenapa Tuhan letak aku kat sini ya? Kita mempersoalkan pada takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi gila tak gila saya? Boleh faham ni? Ha? Baik, kita tahu dunia ni tempat persinggahan. Mana-mana penceramah, ustaz-ustaz, tok-tok guru selalu pesan, ibarat dunia ni macam RNR. Kita tahu hakikat RNR ni macam mana tuan-tuan, tapi kita tak pernah faham tentang hakikat RNR. Orang bagi contoh dah, dekat RNR ada pondok, kita pun tengok cantiklah pemandangan kat pondok ni. Orang kata pondok tu guna untuk rehat dah. Tapi sebab kita ni gila, nah, telefon kontraktor ni, tolong mai Ustaz, tambah bata ni nak buat rumah atas ni. Orang kata kita gila ke tak gila tuan-tuan? Hang gila apa, duk habis duit hang buat tang ni. Dah aku pasal nak dapat view cantik ya. Sekali-sekali aku mai rehat boleh aku duduk tang ni. Seolah-olah dia tak tinggal tempat tu dah. Jadi dia menghabiskan duit dia pada benda yang sia-sia. Gila tak gila tuan-tuan? Macam tu kita. Umur dah 70, umur dah 55, umur 60 dapat duit pencen. Tuan-tuan guna duit tu pergi sedekah ke, wakaf ke, besar rumah. Padahal duduk dalam rumah tu selama ni 20 tahun, okey ya. Dapat duit, renovate rumah. Renovate pasal apa? Bagi besar lagi. Padahal selama ni duk guna ruang apa? Ruang tamu, bilik tidur. Pergi besar lagi, beli sofa baru, duduk selalu kan? Tak dan duduk tuan-tuan, mati. Gila tak gila? Siapa gila sebenarnya? Siapa yang suka buat kerja gila dia? Faham tak tuan-tuan? Nah, saya bukan kata kat siapa-siapa tuan-tuan nak renovate rumah ke, nak buat apa ke, suka hati lah. Tu tuan-tuan punya pertimbangan. Bukan salah nak renovate rumah, renovate lah, tak ada masalah, asalkan dimanfaatkan. Setiap ruang tu ada orang guna. Ha? Ni buat rumah besar-besar, tetamu nak main rumah pun baru duduk sejam lebih menjeling lah. Tak faham-faham ke depan ni, tak kerti balik kan. Ha? Buat rumah besar, orang nak musafir, kita mudahkan dia untuk rehat di rumah kita. Memanglah kita cas sikit untuk habuan operasi kita, tak salah lah. Kita memudahkan urusan orang. Tapi buat rumah besar, tapi tak bagi orang masuk, itulah orang kata tak betul. Dia faham ni tak? Allah SWT. Jadi Allah SWT. Baik. Jadi itulah yang membezakan di antara orang yang alim dan orang yang jahil. Orang alim, bila dia pergi mana-mana tempat, dia menjadi manfaat untuk orang lain. Baik. Sebaliknya orang jahil, ia akan tetap merasa asing dan terpulau di dalam sesuatu masyarakat walaupun ia berada di tempat kelahirannya sendiri. Dengan demikian, sesungguhnya kemuliaan seorang manusia hanyalah terletak pada ilmu dan amal. Hal ini dibenarkan dan diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan jaminan darjat yang mulia bagi orang yang beriman dan berilmu. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang jahil ni
Ketika mana dia duduk pada tempat dia sendiri pun, dia tetap akan terasing. Sebab itulah disebutkan oleh hukama, wala watana lil jahil. Tidak ada negeri bagi orang yang jahil. Dia duduk tu dia rasa terasing. Sebab apa dia rasa terasing? Sebab orang tak ambil manfaat daripada dia, bahkan orang menjauhkan diri. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itulah hari ni Allahumma salli ala Muhammad, kadang-kadang kita kena muhasabah balik diri kita. Selama aku hidup ni, aku ni jadi orang yang macam mana? Adakah aku menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang, ataupun aku menjadi orang yang memberi mudarat kepada orang? Sebab kita orang bergaduh, tuan-tuan. Sebab kita orang bersangka buruk. Jadi akhirnya bila satu hari tembelang tu pecah, tuan-tuan, kita ni jadi sebab permusuhan. Jadi orang nak duduk tak dengan kita? Orang takkan duduk dah dengan kita, tuan-tuan. Sebab tu guru saya selalu pesan, kita ni memang selalu buat salah, tapi janganlah biasakan diri hidup dalam salah. Sebab apa? Sebab benda salah akhirnya Tuhan akan tunjuk. Allah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada benda yang boleh terlepas daripada pengadilan Allah, tak di dunia, di akhirat. Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita setiap hari kita muhasabahlah. Sebab tu kita minta doa dengan Allah. Sebab tu kita kata, ya Allah, pada setiap kali aku tersilap, ya Allah, kau betulkanlah aku, ya Allah. Pada setiap kali aku buat salah, ya Allah, kau maafkanlah. Sebab tu hari-hari kita minta doa, Allahumma ghfirli dhunubi, ya Allah, kau ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah. Kita mengharapkan agar Allah ampunkan kita. Sebab hakikatnya, tuan-tuan, kita ni semua orang bodoh, tuan-tuan. Kita tak tahu pun yang kita buat ni Allah redha ke tak redha. Yang kita buat ni Allah suka ke tak suka, kita tak tahu, tuan-tuan. Betul tak? Kita tak tahu. Macam mana kita nak tahu sedangkan kita tak erti? Sebab zaman ni, tuan-tuan, zaman yang kita duduk dalam fitnah. Maksud kita duduk dalam fitnah ni macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana hari ni orang yang alim pun tak tahu nak tuju ke mana. Beza dengan tok-tok guru dulu. Kalau tuan-tuan ingatlah, ingat tok-tok guru dulu, contoh macam Baba Haji Saleh dulu marhum kan. Kita duduk dengan dia ni, kita nampak, kita boleh tahu, boleh rasa dia nak bawa kita ni ke mana. Tidak? Masa dulu-dulu ni, sebab tahqiq, akidah yang tahqiq dalam diri mereka ni, dia pun tahu nak bawa kita ni tang mana. Pasal tu bila anak murid ni masalah sekian, dia tahu masalah anak murid ni, dia akan bagi nasihat sesuai dengan murid tersebut. Sekarang kita dah tak ada benda tu, tuan-tuan. Orang alim sendiri pun tak tahu dia nak buat nak pergi mana. Sebab tu hari ni orang alim pun buat silap, tuan-tuan. Dulu dah kita tak pernah nampak tok-tok guru dulu buat salah. Kita tak pernah nampak dulu tok-tok guru dulu ada ruang untuk orang kata dia salah. Tidak, tuan-tuan. Sekarang ni tak. Sekarang memang Tuhan buat macam tu. Sebab kita hidup dalam zaman ni, tuan-tuan. Kita dihidupkan oleh Allah untuk pada tempat ni. Jadi sebab tu bila kita duduk dekat zaman ni, pengharapan kita dengan Allah perlu lebih tinggi daripada dulu punya cara hidup. Kalau dulu kita tak payah susah hati sangat, tuan-tuan, sekarang kita kena susah hati. Takut hari kita buat ni salah, tuan-tuan. Ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata guru saya, Allah sallallahu alaihi wasallam, orang beriman ni dia tak pernah rasa selamat selagi mana dia tak sampai ke hadrat Allah. Sepanjang hidup dia resah dengan kedudukan diri dia di sisi Allah. Dia tak pernah resah dengan dunia dia, tapi dia resah dengan akhirat dia. Yang aku buat ni Tuhan pandang tak? Sebab tu saya selalu suka ulang soalan ni. Tuan-tuan semayang, setiap kali lepas tuan-tuan semayang, tuan-tuan pernah fikir tak Tuhan terima ke tak terima semayang aku? Berapa kali dalam hidup kita ni, yang kita dah hidup puluhan tahun kita semayang ni, berapa kali yang setiap kali lepas semayang kita rasa menyesal kerana tidak mendapatkan khusyuk di dalam semayang? Berapa kali bila habis semayang kita istighfar, merayu dengan Allah, ya Allah, kau maafkanlah aku, ya Allah, kerana tidak merasakan khusyuk dalam semayang. Nak azan dulu kan? Azan ke terus?
Azan. Ha? Ada. Ada. Azan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar. la ilaha illallah, La ilaha illallah wa bahasa ta'ala ta'ala ta'ala. Baik, sikit lagi Jadi hal ini dibenarkan dan diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan jaminan darjat yang mulia bagi orang yang beriman dan berilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala firman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fa'afsahu yafsahillahu lakum وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah kata, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kiranya diminta kepada kamu untuk diberikan kelapangan dari tempat duduk kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa'afsahu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka berikanlah kelapangan pada mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yafsahillahu lakum, supaya apa? Supaya Allah boleh melapangkan pula segala halnya untuk kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ketika mana kamu diminta untuk bangun, maka bangunlah. Supaya apa? Supaya Allah dapat meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan daripada kalangan kamu beberapa darjat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan ingatlah, Allah itu
Maha mendalam pengetahuannya terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi daripada ayat ni Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pengetahuan tentang hakikat orang yang berilmu. Sebab perkara ini hanya boleh dilaksanakan oleh orang yang berilmu sahaja. Ketika mana Allah berkehendakkan kepada kita untuk memberi manfaat kepada orang. Allahumma salli alaihi wasallam. Contoh, kita dah duduk dalam satu majlis, tiba ada orang mai nak duduk. Baik. Bagi orang yang tak ada ilmu, dia akan buat apa? Dia akan buat tak tahu ya tuan. Dia akan kata apa? Siapa suruh main lambat, duduk belakang lah. Dia tak kisah pun pasal orang nak duduk. Macam kita pergi sembahyang Jumaat tiap minggu tuan-tuan. Kadang-kadang tu dia boleh duduk ruang tu kecil kan. Tapi dia saja duduk tu ambil ruang orang lain. Saja dia tak mau bagi orang duduk. Pasal dia tak suka orang duduk tepi-tepi dia. Sedangkan bagi orang yang berilmu, mereka ni akan menjadi orang yang berusaha untuk memudahkan urusan orang. Kerana telah dijanjikan oleh Allah diberikan kelapangan bagi orang yang menyelesaikan masalah orang. Sebab tu orang yang berilmu, bila mana dia nampak orang susah, dia akan bantu orang ni keluar daripada kesusahan. Berbeza dengan orang yang tidak ada ilmu. Orang yang menyangka kalau aku tolong dia nanti dia senang kan? Tapi orang ada ilmu dia tak pandang macam tu. Sebab apa? Sebab padanya ada pengetahuan. Jadi disebabkan pengetahuan ni lah menyebabkan kedudukannya di sisi Allah makin tinggi dan makin tinggi. Kenapa kedudukannya makin tinggi? Karena semakin dia memuliakan orang lain, semakin dia memudahkan urusan orang lain, maka dia akan semakin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada ketika kita memudahkan urusan orang dengan sesungguh hati, kita tak perlu pun pada pengiktirafan orang. Kenapa? Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah ni dia tahu sungguh apa kita buat. Sebab tu tadi saya sebut tuan-tuan, tak perlu kita ni mengharapkan pengiktirafan daripada orang. Bila kita tolong mesin rumput tepi jalan, tak payahlah kita nak canang dekat jiran sebelah. Tukang mesin rumput tu saya bayar dia tadi. Kita diam-diam tak apa dah. Kenapa? Kerana Allah Maha mengetahui. Sebab kita tolong clearkan semua depan rumah jiran, kita nak parking kereta, tiba orang main marah kita, jiran kita marah. Ini ruang depan rumah saya. Tak payah dah nak cakap aku yang bersihkan semua ni tau. Kita mengalah je lah. Tak apalah, kau duduk lah, dah nak sangat, ambil lah. Kita pergi duduk tempat lain. Dan pasti pada kita duduk tempat lain tu, Allah akan bagi yang lebih baik. Kerana apa? Kerana inilah janji daripada Allah. Kita memudahkan urusan orang, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Boleh faham ni tuan? Boleh tak? Jadi inilah benda yang kita nak kena buat sebenarnya. Maka mulai hari ini tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, berusahalah untuk mendapatkan pandangan Allah dalam kehidupan. Mulai hari ini tuan-tuan, saya nak bagi petua untuk kita menghilangkan kekecewaan kita dengan dunia. Berhenti mengharapkan pandangan manusia. Habis, selesai masalah. Kita boleh tolong, kita tolong. Kita tak boleh tolong, kita duduk diam. Kata guru saya, kalau tak boleh bantu orang, jangan bagi mudarat dekat orang. Tu ada orang perlukan pertolongan, kita tak mampu nak tolong, jadi jangan kita jadi sebab mudarat. Kita tak mampu tolong sebab kita sangka buruk dengan dia, jadi jangan jadi mudarat untuk orang tu. Macam mana? Bila kita halang orang lain tolong orang tu, disebabkan sangka buruk kita, sangka buruk kita yang jahat ni, kita halang orang lain sampaikan kebaikan kat dia. Janganlah. Sebab kita takut kita silap benda. Sebab tu pada perkara yang kita tidak tahu, maka bersikap adil lah. Buat macam kita tak tahu. Jangan duk bersangka-sangka. Sebab tu guru saya selalu pesan, kalau tak faham main tanya. Jangan fikir buat andaian sendiri. Jangan, main jumpa tanya. Jadi macam apa-apa masalah dalam hidup kita pun tuan-tuan macam tu. Berhentilah bersangka-sangka dengan orang. Sebab dengan sangkaan ni akan menyebabkan lebih banyak tertutup pintu kebaikan
daripada terbuka pintu kebaikan. Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah hakikat bagi orang yang mulia, iaitu orang yang berilmu, dan juga bagi orang yang bodoh. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada termasuk dalam kelompok orang-orang yang dirugikan oleh Allah dengan kebodohan dirinya sendiri. Nah, mudah-mudahan Allah memimpin kita tuan-tuan. Nah, lepas ini tuan-tuan baca Fatihah dalam sembahyang, biarlah baca dengan penuh pengharapan supaya apa yang kita minta Allah kabulkan. Sebab hari ini zaman yang kita takkan selamat melainkan dengan pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita haraplah pertolongan daripada dia sungguh-sungguh. Insya-Allah tuan-tuan, Allah tak pernah kecewakan hamba yang bersungguh-sungguh nakkan pandangan dia. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan dulu banyak salah, tuan-tuan banyak dosa, tuan-tuan nak minta ampun dengan Allah, apa tuan-tuan kena buat? Tuan-tuan nak sedekah, duit tak banyak tuan-tuan. Kita tak banyak duit. Kita nak sedekah, kita pun harta tak banyak dah. Allah SWT. Jadi nak buat apa tuan-tuan? Jadilah orang yang memberi manfaat kepada orang. Itu je. Sebab pada ketika kita memberi manfaat, ketika itu Allah mengangkat darjat kita. Boleh tak? Jadi kalau semua orang macam tu tuan-tuan, agak-agak bahagia tak orang yang duduk dekat sini? Kita jadi asbab kemudahan orang tuan-tuan. Allahu Rabbi, bahagia hidup tuan-tuan. Jadi kita biarlah berakhlak dengan akhlak sedemikian. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita kebaikan yang banyak insya-Allah. Jadi saya kira cukuplah sekadar tu untuk malam ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ada kebaikan yang dapat kita ambil sama-sama, ada manfaat yang dapat kita ambil, dan mudah-mudahan jadi asbab untuk Allah melimpahkan rahmat dalam hidup kita. Mudah-mudahan jadi asbab kebaikan untuk diri kita keseluruhannya dan keluarga kita, keturunan kita. Cuma akhirnya tuan-tuan, saya nak minta tolong untuk tuan-tuan terus mendoakan kebaikan untuk saya, madrasah saya dan anak-anak saya. Boleh tak tuan-tuan? Tuan-tuan tolong doa je. Sebab kalau ikut tuan-tuan, banyak benda saya nak buat di madrasah, tapi sekarang ni saya lebih suka ambil pendekatan diam. Saya tak nak dah nak minta-minta dengan orang. Dulu saya minta tuan-tuan, sekarang saya tak minta dah. Sekarang saya cuba tahan diri saya daripada minta dengan orang. Saya minta tuan-tuan tolong doakan je, supaya Allah bagi kebaikan. Sebab dengan doa tuan-tuan, Allah akan datangkan kemudahan untuk kami. Sebab saya takut tuan-tuan, ketika saya minta, yang saya minta tu salah. Boleh faham tak? Saya takut je tu. Sebab saya ni bodoh tuan-tuan, saya tak tahu yang saya buat ni betul ke tak. Jadi saya takut bila saya minta tu, benda yang saya minta ni bersalahan dengan apa yang Allah berkehendak. Jadi tuan-tuan tolong doakan. Bila tuan-tuan tolong doa, pasti Allah akan bagi yang betul pada saya. Jadi tuan-tuan tolonglah doakan supaya Allah bantu, Allah mudahkan urusan kami, dan mudah-mudahan Allah istiqamahkan hati-hati kami ni buat amal semata-mata kerana mengharapkan pandangan Allah. Itu saja. Bolehlah tuan-tuan? InsyaAllah. Jadi saya kira itu sahaja pada malam ni. Yang baik datang pada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi di lain masa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara kita dalam rahmat, dan Allah memimpin kita dalam kasih-Nya, dan Allah kurniakan taufik dan inayah-Nya pada diri kita, dalam pada kita nak menyempurnakan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar itu sahaja, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur qulubana bi nuri hidayatik kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.